Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Peribadi yang Baik. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Peribadi yang Baik ini terdapat pada muka surat 202 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 5.2.3 memahami dan membina ayat aktif dan ayat pasif mengikut konteks. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat menjelaskan dan membina sekurang-kurangnya 2 ayat aktif dan 2 ayat pasif mengikut konteks berdasarkan montaj mengenai peribadi yang baik. Kedua, mencatat sekurang-kurangnya 2 ayat aktif dan 2 ayat pasif mengikut konteks berdasarkan bahan yang dibaca, dilihat dan didengar mengenai peribadi yang baik dalam bentuk grafik. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya menjelaskan dan menulis sekurang-kurangnya 2 ayat aktif dan 2 ayat pasif mengikut konteks berdasarkan montaj mengenai peribadi yang baik. Kedua, murid berjaya mencatat sekurang-kurangnya 2 ayat aktif dan 2 ayat pasif mengikut konteks berdasarkan bahan yang dibaca, dilihat dan didengar mengenai peribadi yang baik dalam bentuk jadual. Murid-murid, apakah nilai murni yang boleh kita amalkan dalam kehidupan seharian? Ya, tentunya banyak nilai murni yang boleh kita amalkan dalam kehidupan kita. Oleh itu, kita lihat gambar yang pertama menunjukkan 2 orang murid lelaki yang sedang berbincang dalam kumpulan bagi menyiapkan tugasan yang diberikan oleh gurunya. Melalui perbincangan tersebut, murid-murid sebenarnya dapat membantu ahli kumpulan yang lemah dalam pembelajaran. Oleh itu, kita mestilah berbincang dalam kumpulan untuk membantu murid-murid yang lain serta kita dapat bertukar pendapat dan juga berkongsi ilmu pengetahuan kepada rakan-rakan yang lain. Janganlah murid-murid kedekut ilmu iaitu tidak mahu berkongsi ilmu pengetahuan kepada murid-murid yang lain kerana sikap kedekut ilmu ini sebenarnya tidak dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang kita sedia ada itu. Seterusnya, gambar yang kedua menunjukkan murid perempuan yang sedang bersalaman dengan gurunya. Tentunya sekarang kita berada dalam norma baharu iaitu kita tidak boleh bersalaman. Oleh itu kita hanya cukup meletakkan tangan di bahu dan menundukkan kepala sedikit sambil mengucapkan terima kasih kepada guru yang telah mengajar murid-murid. Oleh itu, murid-murid janganlah melupakan jasa guru yang pernah mendidik murid-murid. Seterusnya, gambar yang ketiga di bawah, iaitu di bahagian kiri, menunjukkan seorang kanak-kanak perempuan yang memberikan hadiah kepada rakannya itu mungkin ahli keluarganya, iaitu kakaknya. Tentunya pemberian hadiah ini dilakukan ataupun diberikan semasa sambutan ulang tahun kelahiran. Tentunya perkara ini dapat memberikan keceriaan dan kegembiraan kepada insan yang meraihkan sambutan ulang tahun kelahiran. Sekiranya murid-murid tidak mencukupi wang untuk membeli hadiah, cukuplah murid-murid
mengucapkan selamat hari lahir mahupun mendoakan kesejahteraan kepada insan yang menyambut ulang tahun kelahiran tersebut. Jadi, murid-murid perlulah menuturkan ucapan yang baik-baik kepada insan ataupun rakan-rakan yang menyambut ulang tahun kelahiran itu. Dan gambar yang terakhir menunjukkan dua orang pemuda yang sedang mengangkat barang. Tentu berat kotak tersebut. Oleh itu, murid-murid perlulah membantu orang lain yang memerlukan pertolongan seperti itulah supaya dapat meringankan bebannya itu. Diharapkan murid-murid mestilah mengamalkan nilai murni dalam kehidupan seharian seperti yang telah Cikgu Afan jelaskan di sini. Baiklah murid-murid, mari kita memahami ayat aktif di sebelah ini. Apakah itu ayat aktif murid-murid? Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asalnya. Jadi di sini murid dapat lihat contohnya Afifi memelihara alam. Di sini Afifi merujuk kepada subjek asalnya ataupun pelakulah. Subjeknya iaitu Afifi. Kemudian diikuti dengan memelihara. Memelihara ini merupakan kata kerja aktif dan memelihara ini murid-murid, mari kita memahami ayat aktif di sebelah ini. Apakah itu ayat aktif, murid-murid? Ya, ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal. Jadi di sini, dalam struktur ayat yang biasa, mestilah terdiri daripada konstituen subjek dan diikuti dengan konstituen predikat. Jadi di sini, kita lihat contoh yang telah diberikan. Afifi memelihara alam. Afifi bertindak sebagai subjek dan berada dalam konstituen subjek. Maksudnya subjek itu ialah pelaku ataupun orang yang melakukan sesuatu. Jadi kita lihat memelihara merupakan kata kerja aktif. Jadi di sini memelihara berada dalam konstituen predikat iaitu kata kerja. Kemudian alam sebagai objek. Oleh itu kata kerja aktif mestilah diikuti dengan objek. Tolong ingat ya, kata kerja aktif perlu diikuti dengan objek. Jadi, kita lihat contoh ayat aktif di bawah itu dalam bentuk peta pokok yang telah Cikgu Afan sudah sediakan. Ayat aktif terbahagi kepada dua, iaitu ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif. Seperti yang telah dijelaskan tadi, kata kerja aktif memerlukan objek ataupun diikuti dengan objek. Jadi di sini murid dapat lihat contoh ayat. Amin membasuh basikalnya yang kotor. Jadi di sini Amin sebagai subjek dan predikatnya iaitu membasuh. Membasuh sebagai kata kerja aktif. Kata kerja aktif perlu diikuti dengan apa murid-murid? Ya, diikuti dengan objek. Objeknya apa? Ya, objeknya basikal. Mudah kan murid-murid? Seterusnya, Puan Chan memotong bawang di dapur. Jadinya di sini murid-murid dapat lihat Puan Chan memotong bawang di dapur mempunyai penggunaan kata kerja aktif iaitu memotong. Memotong apa murid-murid? Jadi di sini memotong perlu diikuti dengan objek. Perlu diikuti dengan objek iaitu bawang. Jadi murid-murid dapatlah memahami Puan Chan ini sebagai subjek, memotong sebagai predikat iaitu kata kerja
aktif dan bawang ini sebagai objek. Seterusnya, ayat yang C, Cik Surya menggantung langsir di biliknya. Jadi, murid-murid dapat lihat di situ, menggantung. Ya, menggantung ini merupakan kata kerja aktif transitif dan memerlukan apa murid-murid? Ya, sudah tentu memerlukan objek. Objeknya apa? Ya, objeknya langsir. Jadi, Cik Surya merupakan subjek yang berada di konstituen subjek, kemudian menggantung merujuk kepada predikat ataupun berada di konstituen predikat. Jadi di sini menggantung sebagai kata kerja aktif transitif dan langsir merujuk kepada objeknya. Kemudian kita lihat di sebelah kanan itu ayat aktif tak transitif. Maksudnya di sini ayat aktif tak transitif menggunakan kata kerja aktif tak transitif. Maksudnya tidak memerlukan objek. Berbanding tadi ayat aktif transitif perlukan objek. Kalau ayat aktif tak transitif tak perlukan objek. Jadi kita lihat contoh yang pertama, adik melompat keriangan kerana dia mendapat hadiah. Jadi di sini murid-murid dapat lihat melompat. Melompat ini ialah kata kerja aktif tak transitif. Maksudnya tidak memerlukan objek. Keriangan ini bukan objek. Jadi adik sebagai subjek, predikatnya iaitu melompat. Seterusnya ayat yang B, Encik Muhsin berehat di bawah pokok. Jadi di sini berehat merujuk kepada kata kerja aktif tak transitif kerana tidak memerlukan objek. Jadi Encik Muhsin sebagai subjek, berehat sebagai predikat iaitu kata kerja aktif tak transitif. Kemudian Pak Cik Yunus menyanyi di atas pentas. Jadi di sini menyanyi merupakan kata kerja aktif tak transitif. Maksudnya tidak memerlukan objek. Jadi Pak Cik Yunus sebagai subjek menyanyi sebagai predikat iaitu kata kerja aktif tak transitif. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami ayat aktif ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita memahami ayat pasif di sebelah ini. Apakah itu ayat pasif? Ayat pasif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan objek asal sebagai subjek baharu. Murid-murid dapat lihat di situ contoh ayat pasif. Alam disayangi Afifi. Lihat di situ, Alam bertindak sebagai objek, disayangi kata kerja pasif dan Afifi sebagai subjek. Untuk pengetahuan murid-murid, ayat pasif ini terbentuk daripada ayat aktif. Kita lihat contoh ayat aktifnya. Sebelum ditukarkan menjadi ayat pasif, lihat di situ sebelah kanan, Afifi menyayangi Alam. Afifi sebagai subjek ataupun pelaku, menyayangi sebagai kata kerja aktif dan Alam sebagai objek. Jadinya di sini, murid-murid dapatlah perhatikan perbezaan ayat pasif dan juga ayat aktif. Adanya perbezaan iaitu kedudukan subjek dan juga objek dan juga penggunaan kata kerja. Jadi di sini kita meneliti terlebih dahulu ayat pasif. Ayat pasif di sini objek berada di mana? Ya, berada di hadapan ayat. Dan subjeknya di mana? Ya, subjeknya berada di belakang ayat. Dan apakah kata kerja yang digunakan dalam ayat pasif? Ya, tentunya kata kerja pasif digunakan dalam ayat pasif. Kita lihat ayat aktif pula. Kita mahu melihat perbezaannya di sini. Afifi iaitu subjek mestilah berada di mana? Mestilah berada di hadapan ayat. Dan objek itu mestilah berada di belakang ayat. Dan dalam ayat aktif ini mestilah menggunakan kata kerja aktif iaitu menyayangi. Jadi di sini murid-murid dapatlah melihat perbezaan antara ayat pasif dan juga ayat aktif. Mudahkan murid-murid untuk mengetahui perbezaan antara ayat pasif dan ayat aktif iaitu perubahan kedudukan subjek dan juga
objek serta penggunaan kata kerjanya. Kita lihat contoh ayat pasif yang lain di bawah itu. Okey, kita lihat yang A, bunga itu dihadiahi oleh dia. Jadi di sini dalam ayat pasif ini adanya penggunaan kata ganti nama diri yang ketiga iaitu dia. Jadi di sini tiada sebarang masalah untuk kita menulis ayat pasif. Dihadiahi oleh dia, dimakan oleh baginda, diambil oleh mereka. Jadi di sini dia, mereka, baginda merujuk kepada kata ganti nama diri ketiga. Lihat penerangan yang telah Cikgu Afan jelaskan dalam kotak berwarna biru. Kata ganti nama diri ketiga boleh menggunakan imbuhan di pada kata kerja berserta dengan kata sendi oleh atau imbuhan dihubungkan dengan kata kerja dalam ayat pasif. Seperti yang murid lihat di situlah, dihadiahi oleh dia. Kan? Jadi di sini dihadiahi. Hadiah merujuk pada kata dasarnya hadiah dan ditambahkan dengan imbuhan di menjadi kata kerja pasif. Dihadiahi oleh dia. Dia merujuk pada kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri yang ketiga. Seterusnya kita lihat B dan C pula. Ada perbezaan antara B dan C di situ. Iaitu bunga itu saya gubah, bangku itu kamu buat. Perbezaannya di sini iaitu penggunaan kata ganti nama dirinya. Okey. Untuk yang A, adanya penggunaan kata ganti nama diri ketiga. Untuk yang B, kata ganti diri pertama. Untuk yang C, adanya kata ganti nama diri kedua. Iaitu yang B tadi saya, yang C kamu. Lihat di situ. Penerangan yang telah Cikgu Afan jelaskan di sebelah kanan itu, kata ganti nama diri pertama dan kata ganti nama diri kedua tidak boleh menggunakan imbuhan di pada kata kerja berserta dengan kata sendi oleh atau imbuhan di disambungkan dengan kata kerja dalam ayat pasif. Lihat di situ. Bunga itu saya gubah. Itu betul. Yang tidak betul ataupun yang salah, bunga itu digubah oleh saya. Tak boleh ya. Sebab Cikgu Afan dah terangkan tadi, kata ganti nama diri pertama tidak boleh ditambahkan imbuhan di dalam kata kerja iaitu gubah. Gubah di situlah. Gubah tidak boleh dijadikan sebagai digubah. Mestilah saya gubah. Seterusnya, C, bangku itu kamu buat. Kamu ini merujuk pada kata ganti nama diri kedua. Tidak boleh ditambah imbuhan di pada kata kerja buat. Dibuat kamu tak boleh. Sepatutnya kamu buat. Faham ya murid? Mudah saja untuk memahami bagi pembinaan ayat pasif dengan menggunakan kata ganti nama diri. Seterusnya kita lihat yang C. Pasu bunga itu tersepak oleh kakak. Dalam ayat ini adanya penggunaan kata kerja pasif iaitu tersepak. Lihat di situ juga. Pasu merujuk kepada objek. Objek di sini mestilah dibawa di hadapan ayat dan kakak itu subjek mestilah berada di belakang ayat. Kita lihat yang D. Aiman kehujanan sewaktu pulang dari sekolah. Jadi di sini merujuk kepada kehujanan sebagai kata kerja pasif. Maksudnya sudah berlakulah. Maksudnya Aiman itu terkena hujan. Okey. Faham ya murid-murid? Bagi ayat pasif ini. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita membaca maklumat di sebelah ini dan membina ayat pasif berdasarkan ayat aktif yang terdapat pada montaj mengenai peribadi yang baik. Baiklah murid-murid, mari kita bersama-sama membaca maklumat di atas itu. Kemudian kita akan membina ayat pasif berdasarkan ayat aktif yang telah diberikan dalam gambar tersebut. Oleh itu, mari kita bersama-sama membacanya.
Cikgu Zakwan menayangkan montaj tentang peribadi murid yang boleh dijadikan suri teladan. Beliau meminta murid-murid menerangkan setiap babak. Baiklah, kita lihat dalam gambar yang pertama ini, iaitu babak yang pertama menunjukkan seorang murid lelaki yang sedang mengemaskan bukunya. Jadi, ayat aktif sudah dinyatakan di bawah itu ya murid-murid. Mari kita bersama-sama membacanya. Hakim menyelesaikan kerja sekolah sebelum keluar bermain. Jadi, untuk kita membina ayat pasif, Cikgu Afan sudah jelaskan dalam jadual berwarna kuning di bawah itu. Sebelum itu, mari kita terus merujuk jadual yang berwarna biru di bawah gambar yang pertama itu, iaitu subjek. Subjek ni merujuk pada pelaku. Siapakah pelakunya di sini? Tentulah hakim. Kemudian diikuti dengan predikat. Predikat mestilah kata kerja. Maka di sini dalam ayat aktif, kata kerja aktif sangat penting. Mesti digunakan dalam ayat tersebut. Maksudnya di sini, ayat aktif mesti guna kata kerja aktif. Faham? Kalau kata kerja pasif, mestilah membentuk ayat pasif. Itu sahaja konsepnya. Jadi, dalam ayat aktif ini, predikatnya kata kerja aktif transitif, iaitu memerlukan apa? Kalau kata kerja aktif transitif ini, ya tentunya memerlukan objek. Jadi, kita lihat di sini, kata kerja aktif transitifnya menyelesaikan. Menyelesaikan apa? Objeknya apa? Ya, objeknya kerja sekolah. Jadi, diikuti dengan peluasan ataupun keterangan di situ, iaitu sebelum keluar bermain. Maka, ayat penuhnya di sini, hakim menyelesaikan kerja sekolah sebelum keluar bermain. Ini ayat aktif. Faham ya? Ayat aktif mesti guna kata kerja aktif. Kemudian kita lihat di bawah itu, jadual berwarna oranye itu. Lihat di sini, untuk membentuk ayat pasif, mestilah murid-murid ingat, objek mestilah berada di mana? Tentunya berada di hadapan ayat, iaitu objeknya tadi apa? Kerja sekolah. Jadi, kerja sekolah mestilah berada di hadapan ayat. Kemudian, diikuti dengan predikat. Predikatnya ialah di sini kata kerja pasif. Sebabnya ayat pasif. Ayat pasif mestilah menggunakan kata kerja pasif. Tadi ayat aktif. Ayat aktif mesti menggunakan kata kerja aktif. Jadi di sini kata kerja pasifnya diselesaikan. Mesti ditambah dengan oleh. Jadi diikuti dengan subjek. Pelakunya siapa di sini? Tentunya hakim. Jadi keluasan ataupun keterangan di sini sebelum keluar bermain. Maka ayat penuhnya, kerja sekolah diselesaikan oleh hakim sebelum keluar bermain. Maka ayat tersebut merupakan ayat pasif. Mudah kan murid-murid? Seterusnya, kita beralih kepada gambar yang kedua pula. Gambar yang kedua ini menunjukkan seorang murid lelaki, tentunya hakimlah gambar yang seperti kita lihat tadi kan, wataknya hakim. Hakim ini sedang bermain badminton. Oleh itu, ayat aktifnya sudah dinyatakan di bawah gambar itu. Hakim lebih menggemari aktiviti riadah berbanding dengan permainan gadget. Jadi, kita perlu tukarkan ayat aktif tersebut kepada ayat pasif. Sebelum kita menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif, eloklah kita meneliti dengan lebih terperinci mengenai ayat aktif dalam jadual berwarna biru di bawah gambar itu, iaitu
Subjeknya apa? Subjeknya tentulah hakim. Hakim lebih. Jadi diikuti dengan predikat. Predikatnya di sini terdiri daripada kata kerja aktif transitif. Maksudnya di sini memerlukan objek. Perlu ingat ya, kata kerja aktif transitif perlulah mempunyai objek. Jadi di sini kata kerja aktif transitifnya menggemari. Menggemari apa? Jadi apa tu merujuk pada objek. Objeknya apa? Objeknya kita lihat di sebelah kanan itu aktiviti riadah. Kemudian diikuti dengan peluasan ataupun keterangan. Jadi maklumatnya berbanding dengan permainan gadget. Jadi ayat penuhnya di sini hakim lebih menggemari aktiviti riadah berbanding dengan permainan gadget. Cikgu mahu mengingatkan murid-murid semula untuk membentuk ayat aktif mestilah menggunakan apa? Ya, mestilah menggunakan kata kerja aktif. Perlu faham ya murid-murid? Seterusnya, kita mahu menukarkan ayat aktif tersebut kepada bentuk ayat pasif. Oleh itu, Cikgu Afan sudah terangkan di bawah itu dalam jadual berwarna oranye di bawah itu. Seperti yang telah Cikgu jelaskan sebentar tadi, gambar yang pertama tadi, untuk membentuk ayat pasif, objek letak di mana? Ya, tentunya objek terletak di hadapan ayat. Jadi objeknya aktiviti riadah. Kemudian diikuti dengan predikat. Predikatnya di sini kata kerja pasif. Ya, cikgu mahu mengulang semula maklumat tersebut iaitu untuk membentuk ayat pasif mestilah menggunakan kata kerja pasif. Tolong ingat. Jadi kata kerja pasifnya lebih digemari oleh di sinilah maklumatnya. Seterusnya kita lihat subjek. Subjeknya apa di sini? Ya, tentunya pelaku tadi ialah hakim. Kemudian diikuti dengan keluasan ataupun keterangan iaitu berbanding dengan permainan gadget. Jadi, ayat penuhnya aktiviti riadah lebih digemari oleh hakim berbanding dengan permainan gadget. Jadi, ayat tersebut merupakan ayat pasif. Mudah kan murid-murid? Seterusnya, mari kita membina ayat aktif berdasarkan ayat pasif yang terdapat pada montaj mengenai peribadi yang baik. Baiklah murid-murid, sekarang kita beralih kepada gambar yang ketiga, iaitu seorang murid lelaki bernama Hakim telah ditemani oleh ibunya sewaktu belajar menggunakan komputer. Oleh itu, murid-murid lihat ayat pasif dan membacanya di bawah gambar itu. Kemudahan teknologi untuk pembelajaran perlu kita utamakan. Oleh itu, murid perlu menukarkan ayat pasif kepada bentuk ayat aktif. Sebelum kita menukarkan ayat pasif kepada bentuk ayat aktif, eloklah kita meneliti ayat pasif tersebut secara terperinci yang terdapat dalam jadual berwarna oranye di bawah itu. Oleh itu, kita lihat di sini objek. Objeknya apa? Ya, tentunya objek kemudahan teknologi. Sebelum ini, Cikgu Afan telah mengingatkan kepada murid-murid, bagi pembentukan ayat pasif, objek mestilah berada di mana? Ya, tentulah berada di hadapan ayat. Jadi, objeknya kemudahan teknologi. Kemudian diikuti dengan peluasan ataupun keterangan, iaitu untuk pembelajaran. Untuk pengetahuan murid-murid, ayat susunan biasa, peluasan ataupun keterangan ini mestilah berada di mana? Ya, sudah tentu berada di akhir ayat. Jadinya di sini, murid-murid perlu ingat, peluasan atau keterangan ini sudah pun berpindah kedudukannya. Jadi di sini, peluasan ataupun keterangan
tidak lagi berada di akhir ayat. Jadi, ia telah membentuk ayat susunan songsang kerana berlakunya perubahan kedudukan peluasan ataupun keterangan dalam ayat. Perlu ingat ya murid-murid. Kemudian diikuti dengan subjek iaitu perlu kita. Subjeknya di sini iaitu perlu kita. Sepatutnya kita perlu. Jadi di sini mengapakah berlaku perubahan tersebut? Kerana di sini murid-murid perlu ingat bahawa ayat ini sudah pun menggunakan kata ganti nama diri pertama iaitu kita. Perlu ingat, kita ialah kata ganti nama diri pertama. Jadi, kita jadikan perlu kita. Perlu kita buat apa? Kata kerjanya di belakang itu iaitu predikat kata kerja pasif utamakan. Jadi di sini utamakan ini telah pun menggugurkan mengutamakan imbuhan kat situ kan. Jadi di sini ini tidak digunakan kerana kita mahu menjadikan kata kerja ini sebagai kata kerja pasif. Maka perlu membuang di situ. Jadi utamakan. Oleh itu, ayat penuhnya di sini, kemudahan teknologi untuk pembelajaran perlu kita utamakan. Seterusnya, kita mahu menukarkan ayat pasif tersebut kepada bentuk ayat aktif. Oleh itu, murid boleh lihat terus ayat aktif dalam jadual di bawah itu. Jadinya subjek. Subjeknya apa di sini? Ya, sudah tentu subjeknya kita perlu. Jadi, murid-murid perlu ingat, dalam ayat aktif, subjeknya mestilah berada di hadapan ayat. Jadi kita perlu, bukan perlu kita ya. Jadi kita perlu. Kita perlu apa? Ya, jadi diikuti dengan predikat. Predikatnya di sini kata kerja aktif transitif. Maksudnya kata kerja ini memerlukan apa? Ya, memerlukan objek. Jadi lihat di sini kata kerja aktif transitifnya mengutamakan. Lihat di sini ya, dia tambah ayat ini dalam perkataannya penggunaan imbuhan di situlah mengutamakan. Jadi disambut dengan objek. Objeknya apa? Ya, sudah tentu kemudahan teknologi. Maka diikuti dengan peluasan ataupun keterangan. Jadi untuk pembelajaran. Untuk pengetahuan murid-murid, Cikgu Afan ingin mengingatkan kepada murid-murid sekali lagi untuk membentuk ayat aktif, kita mesti menggunakan kata kerja aktif. Untuk membentuk ayat pasif, kita perlu menggunakan kata kerja pasif. Jadi, ayat penuh bagi ayat aktif dalam jadual berwarna biru ini iaitu kita perlu mengutamakan kemudahan teknologi untuk pembelajaran. Mudah kan murid-murid? Seterusnya, kita beralih kepada gambar yang keempat pula iaitu dalam montaj yang keempat ini menunjukkan hakim yang bertanya kepada gurunya di dalam kelas sekiranya dia tidak mengetahui pembelajaran pada hari tersebut. Oleh itu, kita bersama-sama membaca ayat pasif di bawah gambar tersebut. Hakim kena puji oleh guru kerana selalu bertanya jika tidak faham. Jadi, ayat pasif tersebut perlulah ditukarkan menjadi ayat aktif. Oleh itu, sebelum kita menukarkan ayat pasif kepada bentuk ayat aktif, eloklah kita memahami dan menjelaskan secara terperinci mengenai ayat pasif tersebut yang telah Cikgu Afan sediakan dalam jadual berwarna oranye di bawah itu. Iaitu, seperti yang Cikgu Afan ingatkan kepada murid-murid, objek berada di hadapan bagi membentuk
ayat pasif. Objeknya apa? Ya, objeknya di sini hakim. Kemudian diikuti dengan predikat, iaitu kata kerja pasif. Jadi, apakah kata kerja pasifnya di sini? Kena, puji, oleh. Ingat ya, penggunaan kena dan juga oleh ini telah pun membentuk kata kerja pasif. Kena puji oleh. Contoh lain kata kerja, kena makan oleh, kena pukul oleh. Itu contoh-contohlah kata kerja pasif yang menggunakan perkataan kena dan oleh. Jadi diikuti dengan subjek. Subjeknya siapa di sini? Ya, tentunya guru. Jadi diikuti dengan peluasan ataupun keterangan, iaitu kerana selalu bertanya jika tidak faham. Untuk pengetahuan murid-murid, bagi pembentukan ayat pasif, mestilah menggunakan kata kerja pasif. Oleh itu, mari kita membaca ayat pasif dengan penuh, iaitu Hakim kena puji oleh guru kerana selalu bertanya jika tidak faham. Jadi, itulah ayat pasifnya. Kemudian, ayat pasif tersebut kita mahu tukarkan menjadi ayat aktif. Oleh itu, murid terus rujuk jadual berwarna biru di bawah itu. Jadi, di sini, seperti yang Cikgu Afan ingatkan kepada murid-murid, untuk pembentukan ayat aktif, subjeknya berada di mana? Ya, sudah tentu berada di hadapan ayat, iaitu subjeknya guru. Kemudian diikuti dengan predikat. Predikatnya iaitu kata kerja aktif transitif. Jadi, contohnya di sini memuji. Jadi, kita boleh lihat di sinilah adanya penggunaan imbuhan awalan, iaitu me pada awal kata dasar puji. Jadi, memuji, bukan mepuji, memuji. Kemudian, diikuti dengan objek. Sebabnya kata kerja aktif, transitif memerlukan objek. Objeknya siapa di sini? Sudah tentu hakim. Kemudian diikuti dengan keterangan ataupun peluasan, iaitu kerana selalu bertanya jika tidak faham. Untuk pengetahuan murid-murid, bagi membentuk ayat aktif, kita mestilah menggunakan kata kerja aktif. Mudah kan murid? Jadi di sini, mari kita membaca ayat aktif yang terdapat dalam jadual berwarna biru ini, iaitu guru memuji hakim kerana selalu bertanya jika tidak faham. Mudah kan murid-murid? Diharapkan murid-murid dapatlah memahami dan menjelaskan pembentukan ayat pasif kepada ayat aktif. Kemudian murid dapat memahami penukaran ataupun pembentukan ayat aktif kepada ayat pasif berdasarkan montaj dengan sebaiknya. Kini tiba masanya mari kita membina ayat pasif berdasarkan ayat aktif mengenai peribadi yang baik dalam jadual berwarna oranye. Tuliskannya dalam buku tata bahasa. Baiklah murid-murid, untuk tugasan aktiviti yang ketiga ini sangatlah mudah, iaitu murid perlu membina ayat pasif berdasarkan ayat aktif. Ayat aktif ini sudah Cikgu Afan sediakan dalam jadual berwarna biru. Oleh itu, murid perlu tukarkan sahaja ayat aktif yang terdapat dalam jadual berwarna biru itu kepada bentuk ayat pasif, iaitu murid perlu melengkapkan jadual berwarna oranye. Oleh itu, di sini Cikgu Afan sudah sediakan 3 ayat aktif, iaitu 3 jadual berwarna biru tersebut yang mengandungi ayat aktif. Jadi, murid tukarkan sahaja ayat aktif tersebut kepada bentuk ayat pasif dalam jadual berwarna oranye. Mudah kan murid-murid?
Kini tiba masanya mari kita membina ayat aktif berdasarkan ayat pasif mengenai peribadi yang baik dalam jadual berwarna biru. Tuliskannya dalam buku tata bahasa. Baiklah murid-murid, sebentar tadi murid-murid ditugaskan untuk membina ayat pasif. Sekarang murid-murid perlu membina ayat aktif berdasarkan ayat pasif. Oleh itu, Cikgu Afan sudah sediakan ayat pasif yang terdapat dalam jadual berwarna oranye tersebut, iaitu ada 3 ayat pasif. Jadinya di sini murid perlu tukarkan sahaja ayat pasif tersebut kepada bentuk ayat aktif. Jadinya murid perlu lengkapkan jadual berwarna biru tersebut kerana jadual berwarna biru ini merujuk kepada pembentukan ayat aktif. Mudahkan murid-murid? Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.